Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dan kali ini saya bawakan sesuatu topik baharu kepada anda dan diharapkan anda dapat mendengar penerangan saya selanjutnya. Stay tune. Baiklah, kali ini saya bawakan tajuk berkaitan dengan rupa. Cuba anda lihat objek di sekeliling kita dan apakah gambaran yang dapat anda gambarkan dengan objek yang anda lihat. Apabila menyebut tentang rupa, pasti kita semua akan mengaitkan dengan rupa paras ataupun wajah seseorang. Namun, dari segi bahasa seni visual, rupa merupakan bukan sahaja wajah manusia, sebaliknya imej yang terhasil dari bentuk dua dimensi, iaitu rupa yang dapat dilihat dari sudut hadapan sahaja. Diharapkan selepas anda mempelajari tajuk ini, anda dapat memahami unsur rupa, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur rupa bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan menghayati hasil karya seni visual. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita lihat pengenalan berkaitan dengan rupa. Rupa adalah hasil dari garisan yang bertemu dari hujung ke pangkal melalui satu ruang. Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza daripada ruang di sekeliling dan bersifat dua dimensi. Ia ini tidak berjisim. Bagaimana rupa terbentuk? Rupa terbentuk dari unsur seni seperti garisan, warna dan juga jalinan. Seperti contoh pada gambar ini, gambar yang pertama merupakan rupa yang terbentuk daripada garisan. Hujung garisan dan bertemu satu hujung lagi dan membentuk bulatan. Seterusnya, rupa terbentuk daripada warna. Rupa yang dilakar sedemikian rupa dan dimasukkan warna akan menampakkan rupa sesuatu yang digambarkan. Seterusnya, rupa juga dapat terbentuk daripada jalinan yang dibuat berdasarkan garisan-garisan yang dicipta. Rupa wujud secara ilusi walaupun tiada garisan yang mengelilinginya. Gambar yang pertama, rupa terbentuk dari jalinan di luar kawasan rupa memberi kesan negatif. Gambar ini jelas menunjukkan bahawa kawasan yang bergaris kotak itu menunjukkan kawasan negatif bagi rupa yang dihasilkan. Seterusnya, rupa terbentuk dari garisan-garisan yang tersusun. Garisan yang tidak sama panjang bermula daripada garisan panjang di bahagian bawah dan akhirnya mengecil sehingga ke bahagian atas membentuk satu bentuk rupa segitiga. Seterusnya, rupa juga boleh terbentuk dari jalinan di luar titik-titik seolah-olah menyerupai rupa segi empat. Susunan yang seragam daripada bentuk bulatan yang disusun sedemikian rupa dapat menghasilkan satu bentuk rupa yang baru. Jenis-jenis rupa terdiri daripada rupa geometri dan
juga rupa organik. Rupa geometri merupakan rupa yang mempunyai sifat statik dan sepadan yang tepat. Dalam erti kata lain, ia mempunyai sudut. Contoh, bulat, empat segi, heksagon dan lain-lain. Rupa organik bersifat bebas dan dinamik serta tidak mempunyai sempadan ataupun bersudut. Ianya dicipta secara spontan. Gerakan tangan membentuk satu-satu rupa yang tidak bersudut menghasilkan rupa organik yang lebih bersifat bebas. Mari kita lihat rupa positif dan juga rupa negatif. Di sebelah kiri anda merupakan rupa sesuatu objek yang terletak di dalam sesuatu kawasan tertentu. Warna hitam digambarkan rupa sebagai rupa positif. Gambar kedua merupakan rupa yang berada di dalam sekeliling rupa objek. Rupa yang telah dibuang bahagian tengahnya dan meninggalkan kawasan di sekelilingnya menghasilkan rupa negatif. Dari segi olahan rupa, kaedah olahan rupa dapat dilakukan menerusi kaedah penambahan, kaedah pengurangan dan juga kaedah gabungan penambahan dan juga pengurangan. Mari kita tinjau kaedah-kaedah yang telah disebutkan sebentar tadi. Menerusi kaedah penambahan, kaedah ini dengan menambah satu bentuk lain dan terdapat dua kaedah iaitu tindanan dan sisihan. Kaedah tindanan memberi kesan luksina pada bahagian yang ditindih seperti gambar yang ditunjukkan di sebelah kiri itu, di mana kawasan yang berlaku tindanan tidak diwarnakan. Seterusnya, kaedah sisihan merupakan dua rupa dan terbentuk satu rupa, di mana rupa segi empat tepat dan juga bintang digabungkan dan hasil gabungan itu telah di-mergekan ataupun dicantumkan dan diwarnakan sehingga membentuk satu rupa baru. Seterusnya kaedah pengurangan. Kaedah ini mengurangkan atau membuang bahagian rupa dengan rupa yang lain. Dapat kita lihat dengan jelas bagaimana kaedah pengurangan ini dilakukan pada sekeping kertas. Seterusnya kaedah gabungan, penambahan dan juga pengurangan. Kaedah ini menambah dan mengurangkan rupa sehingga menjadi satu rekaan rupa yang baru. Gambar yang ditunjukkan jelas menunjukkan bahawa dengan kaedah menambah dan mengurangkan rupa sehingga menjadi satu rekaan baru jelas ketara pada bentuk asalnya ialah bulatan, kemudian dilakukan penindanan pada rupa segitiga, kemudian dikurangkan pada kawasan segitiga tersebut ataupun dilakukan pengurangan pada bulatan tersebut, maka rupa yang terhasil adalah rupa yang bersifat baharu. Begitu juga dengan rupa anak panah.
dan dibuat dengan penambahan atau tindanan bentuk heksagon dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan rupa yang tidak sama dengan rupa yang asal. Olahan rupa boleh diulang susunan bagi menghasilkan corak. Kaedah tindanan dan pengurangan boleh digunakan. Lihatlah pada contoh yang diberikan di mana asal daripada rupa segitiga kemudian dicantumkan dengan rupa bintang dan menghasilkan satu bentuk baru, dan bentuk baru itu disusun sekata dan sama, maka menghasilkan satu corak yang menarik. Seterusnya, rupa dan muka taip. Muka taip ialah jenis rupa dan bentuk huruf. Tulisan yang berbeza diperolehi dari majalah, surat khabar dan juga lain-lain. Contoh yang diberikan ini adalah merupakan satu bentuk rupa muka taip yang boleh anda dapati daripada komputer ataupun daripada bahan bacaan anda. Pelbagai bentuk rupa muka taip sebenarnya yang dapat anda lihat dan perhatikan, dan biasanya penggunaan tulisan-tulisan tertentu bergantung kepada tujuan ataupun motif penggunaan perkataan dengan tema yang hendak diketengahkan. Baik pelajar, nota yang dibekalkan di sini, pelajar boleh menghasilkan lakaran muka taip atau cari muka taip dalam majalah atau keratan akhbar dan boleh tampal di dalam buku sebagai satu contoh bentuk rupa muka taip. Sekiranya anda ingin mengetahui nama-nama tulisan tersebut untuk memudahkan penggunaan anda pada masa akan datang dari segi penggunaan tulisan pada kerja-kerja yang anda lakukan, maka anda boleh lihat contoh-contoh jenis tulisan ini pada bahagian jenis font di komputer anda. Seterusnya, muka taip jenis blok. Muka taip jenis blok ini dengan sifir 3x5 adalah satu teknik untuk menghasilkan huruf A hingga Z dan juga nombor 0 hingga 9. Dengan penggunaan sifir 3x5 ini, maka anda dapat melahirkan bentuk muka taip yang tersusun mengikut garisan grid yang disediakan. Baiklah, lihat contoh daripada rajah yang diberi. Rajah yang pertama dengan kotak melintang 3 kotak dan ke bawah ialah 5. Hasil daripada kiraan sifir 3x5 ini, maka anda dapat menghasilkan bentuk-bentuk tipografi seperti yang ditunjukkan. Sekiranya anda dah mahir melahirkan rupa huruf dan juga angka seperti contoh yang diberi, maka anda boleh mewarnakan tulisan yang telah dihasilkan, dan untuk lebih elegan lagi, anda boleh cuba untuk menambahkan bayang pada huruf-huruf yang terhasil. Okey, seterusnya fungsi muka taip. Baik, setiap perkara yang kita lakukan biasanya sangat berkait rapat dengan tujuan dan sebab mengapa ianya berlaku. Seperti fungsi muka taip ini adalah bergantung kepada tujuan penggunaannya. Muka taip dan bentuk huruf berbeza mengikut fungsinya dalam komunikasi. Ianya juga bertujuan untuk menarik perhatian, manakala dalam poster pula untuk memberikan penegasan sesuatu tema atau mesej.
Ciri-ciri muka type yang baik adalah ianya senang dibaca dan penggunaan jenis muka type yang ringkas serta jelas seperti huruf blok. Jadi kalau tulisan berangkai yang anda gunakan untuk poster amatlah tidak bersesuaian. Jadi pemilihan muka type amat penting untuk kita menghasilkan poster ataupun ilustrasi kulit buku ataupun karya-karya yang lainnya. Seterusnya, bukan saja ia senang dibaca, muka type ini juga seharusnya dapat menarik perhatian sebagai tajuk dan huruf yang berhuruf besar dan tebal serta berwarna-warni dan juga berunsur kontra. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menarik perhatian orang melihat pada muka type dan terus tertarik kepada tawaran yang ditawarkan. Seterusnya, menerusi muka type dapat kita sampaikan mesej ataupun maksud sesuatu dan juga ianya mudah diikuti. Dan biasanya muka type ini bila kita belajar mengenai sesuatu dan kita tuliskan di dalam buku, maknanya perkara itu boleh dirujuk kemudian hari. Tetapi kalau setakat mendengar sahaja dan tidak ada berlaku pengulangan, berkemungkinan perkara yang disampaikan akan kita lupakan mengikut edaran masa. Baik, yang ni contoh, tak payahlah tulis dan lukis ya, tengok je. Baik, ini adalah contoh poster yang dihasilkan. Yang pertama ialah poster anti merokok dengan persoalan how long can you live? Jadi bila ada gambar disertai dengan muka type, maka mesej yang hendak disampaikan dapat dipahami. Contoh seterusnya ialah poster menggambarkan bendera Malaysia dan ditambah dengan objek manusia yang menunjukkan pelbagai pakaian dan juga kaum. Dari segi ini kita dapat lihat bahawa maksud yang disampaikan satu Malaysia bermakna Malaysia ini adalah milik semua. Rupa dan lambang. Rupa ataupun lambang merupakan hasil daripada olahan rupa positif dan juga rupa negatif. Rupa positif dan negatif diolah untuk menimbulkan rupa ringkas yang sesuai digunakan sebagai lambang. Antara ciri rupa yang ringkas ialah mempunyai sudut yang ringkas, mempunyai tepian yang jelas, mempunyai bentuk alam sekeliling yang senang diamali dan juga mempunyai kuasa tarikan yang sangat hebat. Contoh, ini juga tak perlulah anda lukis kecuali bila anda nak melakukan kerja-kerja projek, dengan arahan anda perlu melukis logo atau lambang, barulah anda kena melukis. Yang ini adalah contoh-contoh gambar logo yang boleh anda dapati dari laman sesawang ataupun majalah-majalah dan juga surat khabar. Sebagai tugasan, anda boleh menampal hasil dapatan logo yang anda perolehi ke dalam buku mengikut arahan daripada guru kelas lah kalau diminta anda untuk melakukan perkara ini. Seterusnya, kita beralih kepada teknik penghasilan rupa. Paling mudah ialah teknik lipatan dan guntingan. Biasanya teknik lipatan ini kita lipat 4 penjuru menjadi bentuk segitiga. Dan daripada bentuk itu
Tak perlu kita lukis, kita hanya perlu menggunting bahagian-bahagian yang tidak anda kehendaki. Jadi apabila setelah selesai anda menggunting bahagian-bahagian yang dipilih, maka apabila dihampar, dia akan menghasilkan satu corak yang menarik seperti ini. Ini adalah hasil daripada kreativiti menggunting dan juga mereka corak daripada rupa yang hendak dihasilkan. Seterusnya, teknik penghasilan rupa iaitu stensilan, di mana teknik stensilan ini dia memerlukan corak-corak ataupun objek yang telah dilukis pada sekeping kertas dan bahagian dalamnya hendaklah dibuang. Maknanya kita hanya memerlukan bahagian luar kawasan rupa yang telah kita lukis atau penggunting tadi, maka tinggallah kawasan yang berlubang yang ditinggalkan, dan hasil inilah yang dijadikan stencil dan ditekap pada kertas lain dan diwarnakan. Kaedah ini mudah ya, tetapi apabila melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah, khususnya tingkatan 4, 5 dan 6, maka kesukaran dia lebih lagi berbanding yang sekarang. Sebab apa yang anda pelajari adalah asas kepada teknik stensilan. Baik, ni contoh berikutnya. Lihat pada contoh rupa negatif daun yang dijadikan dia punya stensilan. Rupa negatif daun ini di mana lukisan daun tu telah dibuang dan dia tinggalkan ruang-ruang yang tidak digunting, dan kerja-kerja mewarna dilakukan apabila kertas yang ditebuk itu disusun mengikut corak yang dikehendaki, kemudian masukkan warna menggunakan sponge. Jadi terhasillah satu corak yang menarik dan membantu kreativiti anda. Begitu juga dengan gambar kedua, seolah-olah pandangan seperti bunga kiambang ataupun lotus. Maka ditinggalkan garisan-garisan luar dan hanya tebuk di bahagian dalam untuk menampakkan sempadan antara satu kelopak dan kelopak, dan kemudian bahagian yang tidak dibuang itu akan menjadi stencil untuk menghasilkan corak. Okey, seterusnya menggunakan rupa corak positif, di mana objek yang di bahagian tengah, kemudian menggunakan pensel warna hasilkan teknik-teknik garisan di sekeliling objek rupa tersebut, maka hasil baru akan terhasil. Seterusnya, teknik penghasilan rupa yang saya sebutkan sebentar tadi, yang ini merupakan kesinambungannya, adalah satu lagi teknik, iaitu teknik collage, di mana kita perlukan bahan-bahan terbuang ataupun bahan-bahan daripada kertas atau apa saja yang boleh anda gunakan untuk dilekatkan pada bahagian burung kepala. Baik, teknik collage ini boleh kita gunakan dengan bahan terbuang ataupun menggunakan cebisan-cebisan kertas yang dikoyak, atau satu lagi teknik menggunakan gentelan kertas-kertas yang dibulat-bulatkan secara kecil kemudian disusun mengikut lakaran kotak. Seterusnya, teknik penghasilan rupa menerusi citakan. Kalau citakan pada batik, dia memerlukan sarang untuk dicelup pada warna kemudian dicop pada batik. Manakala teknik lain ialah teknik cetakan menerusi cetakan lino ataupun kayu,
di mana corak-corak tersebut telah dilukis atas kepingan kayu atau lino, kemudian diukir atau diguris sehingga meninggalkan kesan putih apabila tidak kena warna, apabila pengkarya mewarna atas permukaan kayu atau lino tersebut. Kemudian apabila telah diratakan, maka dia akan terbalikkan dia punya posisi. Satu lagi karya ialah teknik penghasilan rupa melalui hard edge. Garisan-garisan yang menampakkan seperti tebal itu merupakan garisan yang dapat dihasilkan menerusi penggunaan masking tape. Warna-warna yang dihasilkan dipisahkan oleh garisan-garisan yang dicipta dengan menggunakan masking tape. Seterusnya, ini juga sebahagian daripada karya hard edge, di mana jelas kelihatan garis-garis lurus yang terbina daripada pemisahan menggunakan teknik masking tape tadi. Seterusnya, teknik penghasilan rupa yang paling anda ingat dan juga paling nostalgik ialah menggunakan kentang, di mana kentang itu dibentuk beberapa rupa mengikut pilihan, dan kemudian bentuk itu timbul daripada buah kentang yang asal, dan seterusnya boleh digunakan untuk mengecok. Baik, contoh di sini, gambar pertama menggunakan batang pisang, pelepah pisang. Yang kedua menggunakan cotton bud. Kita celuk warna cotton bud pada warna, maka akan terhasil sedemikian rupa corak yang disebutkan. Baik, itu saja penerangan daripada saya. Diharapkan dengan penerangan ini anda dapat lebih memahami tajuk berkaitan rupa dan seterusnya dapat mengaplikasikannya dalam penghasilan karya seni anda. Baiklah, setelah anda memahami tajuk berkaitan dengan rupa sebentar tadi, anda boleh mencuba untuk menjawab soalan kuis yang berbentuk permainan menerusi link yang disediakan ini. Anda boleh cuba dan anda dapat lihat sejauh mana kekuatan ingatan anda terhadap topik yang diutarakan. Selamat mencuba. Demikian tadi penerangan yang saya sampaikan berkaitan dengan topik seni rupa. Diharapkan penerangan yang diberikan beserta contoh-contoh yang dilampirkan dapat membantu pemahaman anda terhadap tajuk ini. Dan diharapkan anda dapat mencuba soalan kuis yang dilampirkan di penghujung slide sebentar tadi. Semoga bertemu kembali pada siaran video akan datang dengan topik baharu. Nantikan bersama saya sekali lagi dari channel Aziza MN.